sirahnya ataupun kuliahnya, saya ingin menyampaikan beberapa maklumat. Untuk maklumat para jemaah, malam ni adalah malam akhir sementara kita akan berhentikan kuliah buat sementara mulai malam besok Khamis, kemudian hari raya Jumaat, Sabtu, Ahad dan Senin. Hari Selasa kita mula semula. Kita nak mulakan Senin, Ustaz Aziz dia balik kampung, jadi kita langsungkan sampai hari Senin ya. Jadi hari Selasa kita mula seperti biasa kuliah kita. Dan untuk makluman, untuk solat sunat Aidil Adha, saya mohon pada hari itu mungkin ramai polis akan datang mantau, dan kita diminta mematuhi SOP. Saya mohon kepada para jemaah, sahabat-sahabat saya yang tidak mengamalkan pemakaian topeng ataupun mask ataupun penutup mulut, tolonglah pada hari sunat Aidil Adha ni kita memakai mask dan juga membawa sejadah sendiri dan berwudu di rumah. Kita galakkan ahli-ahli keluarga wanita hadir sama untuk mendirikan solat sunat pada hari itu. Cuma yang dilarang ialah kanak-kanak yang berumur 11 tahun dan ke bawah. Saya mohon tidak dibawa anak-anak ini ke masjid. Dan mereka yang kurang sihat, kita ada penyukat suhu badan. Sekiranya suhu badan kita melebihi 37.5, faham-faham saja kita tidak dibenarkan untuk berjemaah di masjid. Dan kita mungkin kita akan berikan solat Jumaat pada hari yang sama. Itu juga tolong amalkan SOP. Kemungkinan tuan-tuan, lembu sumbangan daripada yang berhormat ahli parlimen akan tiba pada Jumaat. Saya cuba rundingkan dengan pembekalnya Tuan Jaya orang Mumbai Jadi saya cuba rundingkan supaya lembu itu sampai tengah hari, supaya selepas Jumaat dalam pukul 3 kita boleh selesaikan situ. Ya. Oh, Khamis. Lembu sampai Khamis. Sembelihan Khamis juga. Jumaat lah. Kalau kita ni datang hari Jumaat juga boleh. Naik Khamis juga. Betul. Saya dah runding dia kalau boleh. Kita tak ada siapa nak jaga. Jadi kalau datang hari Jumaat pukul 1 atau pukul 2, kita langsungkan terus pukul 3. Ada masalah untuk jaga. Ada setengah kampung masalah nak jaga. Kalau lembu tu sampai Khamis, nak beri upah beberapa hari. Jadi yang ini kita nak elakkan. Kalau saya dapat runding lah. Kalau tak, seperti biasa, jadual lain Khamis dia akan tak lewat petang. Jadi itu yang saya dah runding dengan setiausaha khas, pegawai khas untuk Mat petang tadi. Dia akan dia kata dia janji berikan nombor telefon pembekal. InsyaAllah saya akan terus mendukung. Jadi tuan-tuan, kita akan hari raya tak lagi. Waktu itu kita jemput khas Imam Dun Rim, iaitu Al-Fadhil Ustaz Nizam bin Ahmad, untuk mengisi surat pada maghrib ini dengan tajuk Labaikullah. Sebenarnya kita menghadapi Hari Raya Aidil Adha dengan segala hormatnya. Saya mempersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati, lagi disanjungi, lagi dikasihi pengurusi Masjid Ubaidullah, ayahanda saya Cikgu Isa Jolan, mantan pengurusi ayahanda saya juga Pakcik Ajayim, pegawai-pegawai syarak, Imam 1, Imam 2, ahli-ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat, serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sampainya kita di dalam satu majlis yang penuh dengan berkatnya Allah Ta'ala, yang disebut oleh Rasulullah SAW salah satu taman-tamannya syurga, iaitu majlis-majlis ilmu. Dengan kekuasaannya Allah SWT bagi kita kesihatan yang baik, dengan limpah dan kurniaannya Allah diberinya kita kebebasan. Dalam masa 3 bulan, 4 bulan kita terperap di dalam rumah, tak bebas. Tu ujian yang Allah beri kepada kita. Selama ni kita kurung burung, burung terkuku, pagi-pagi duk kuku letakkan burung kat dalam sangkar. Pagi-pagi duk kuku, petik sampai burung bawah pun tak sedar dah terbuka. Duk gulung kain tak habis-habis. Allah. Tu Allah nak bagi kita rasa bila kita dikurung, bagaimana perasaan kita dikurung. Tapi tu ujian yang Allah bagi. Ada hikmah di sebaliknya yang kita ketahui. Kita nampak terseksa, kita nampak rasanya terbeban dengan perkara ni, tetapi dia membawa hikmah yang besar kepada kita. Yubashiru, kata Allah SWT, berikan khabar gembira kepada orang yang sabar. Ini kata Allah SWT, sungguhnya aku uji kamu dengan ketakutan, sedikit ketakutan, iaitu dengan kehilangan harta benda, dengan kehilangan jiwa, dengannya perasaan takut, kata Allah Ta'ala. Aku uji kamu sedikit. Pandemik COVID-19 ni sikit saja, ya Bapak dan Mata Allah. Satu mana virus yang cukup lemahnya bagaimana? Pakai air sabun mati dia. Duduk terlekat kat sini sekejap mati dia. Dia tak lama. Kena orang yang ada antibody yang kuat, gagah dia. Dan dia lemah. Tapi kalau kena antibody yang lemah, dia tak kuat. Tuan-tuan, dia kuat. Tuan-tuan rahmat Allah. Sikit saja Allah bagi uji kita dengan satu makhluk Allah Ta'ala yang lemah, tetapi memberi satu ketakutan di seluruh dunia. Tuan-tuan rahmat Allah. Satu dunia duduk dalamnya rumah. Tak mampu nak keluar. Tak berani. Nak salam pun kita takut. Tak jumpa mak, tak jumpa ayah, tak jumpa keluarga, tak jumpa anak. Saling merindui satu dengan lain. Ini Allah uji kita. Untuk apa? Muhasabah kita betapa Allah itu maha berkuasa. Allah tak perlu uji, tak perlu hantar pun dengan ribut taufan. Allah tak perlu datang pun dengan badai yang melanda. Allah tak payah uji banyak, hanya sedikit saja, yang kecil saja Allah hantar. Kita dah takut satu dunia. Kata rahmat Allah, kita tak keluar dah rumah. Supaya apa? Kita muhasabah diri, balik pada jalannya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, redha, sabar. Kata rahmat Allah. Hari ni pun belum menang lagi kita dengan COVID-19. Tetapi dah masihnya orang kata dah senang-enang melakukan kemaksiatan. Dah berlaku dah, tuan-tuan rahmat Allah. Dahulu kita takut, tika semayang ni tak tinggal kan. Duduk dalam rumah, tika semayang tu sentiasa ada, baca Al-Quran. Tapi bila Allah bagi kita bebas, kadang-kadang dah mula lupa dan alpah. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Tapi itu bukanlah tajuknya pada hari ni saya nak bawa. Tajuknya bukanlah pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan rahmat Allah. Tajuknya sebabnya kita berada di satu bulan yang mananya Zulhijjah.
dalam satu bulan Islam dinamanya Zulhijjah, iaitu bulannya haji, bulan yang terakhir di dalam dalam tahunnya Islam. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, tajuk pula bagi labbaik Allahumma laka labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata la syarika laka labbaik. Baik tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bila kita masuk bulan haji ni, orang ingat haji je. Yang pertama, orang pergi haji. Yang kedua, kurban. Ni ya dua tuan-tuan rahmat Allah. Ramai yang jarang ambil muhasabah diri tentangnya haji. Kan? Kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang lepas raya tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Jawatan kuasa dah siap sedia dah. Siap sedia apa? Cari orang yang nak kurban. Kan kelompoknya dengan sebutnya yang tukang sembelihnya dah mula asah parang. Tuan-tuan rahmat Allah, pagi petang asah, pagi petang asah, pagi petang asah. Kan kalau boleh parang tu biar tajam. Kan kadang-kadang kita tengok orang dah mula bertungkul lumus. Kan yang ada tu pula dah mula-mula berpasang angan. Kan aku rasa besok aku datang awal dapat ekor tu. Kan besok aku datang awal dapat, besok aku tang telur lembu tu. Tuan-tuan rahmat Allah, besok aku datang awal lah. Besok ada pula bisik-bisik pula pengurusi. Pengurusi kata tulang selangka tu jangan ganggu, tulang selangka tu bahagian aku. Kan bukan pengurusi sini lah, pengurusi tempat lain. Tuan-tuan rahmat Allah, kan mula dah berbicara tuan-tuan rahmat Allah, tetapi tak nak ambil iktibar. Ada pula bergaduh tuan-tuan rahmat Allah. Bila masuknya bulan haji ni dah mula bergaduh. Bergaduhnya tentang apa? Macam mana Ustaz? 1/3, 1/3, 1/3. Macam mana Ustaz? Bergaduh dah. Kan tu lembu besar, letaknya 10 orang. Yang ni lembu kecil, letaknya 10 orang. Dah ada dah lembu ni serai nama dia. Yang tu lembu tu dah ada dah serai namanya. Lembu badang. Yang ni lembu kecil. Tuan-tuan rahmat Allah, dah berkira-kira. Wah, dapat sikit lah aku ni kang daging. Lembu kecil pula dia bubuhnya nama aku ni. Kan patutnya lembu besar tu nama aku. Dia kata dah bergaduh dah pula. Bergaduh tuan-tuan rahmat Allah. Kan jadi benda-benda begini ni nak kena faham dalam bulan haji ni Bapak rahmat Allah. Hari ni hari yang ke-8 study. Kan hari yang ke-8 dipanggil hari tarwiyah. Orang kalau siapa yang pergi haji, tuan-tuan rahmat Allah, kalaunya sebenarnya Puan rahmat Allah, orang kata sebenarnya saya ni haji pun belum, umrah pun belum. Kan tapi berbicara tentang haji ibarat macam tak kena. Tapi berdasarkan ilmu dan teori insya-Allah. Tapi saya kata ibu-ibu, bapa-bapa sahabat saya yang pernah pergi haji, dah pergi umrah, alhamdulillah mungkin lebih yang berpengalaman. Kan tetapi kita nak ambil intibar tuan-tuan rahmat Allah. Kalau ngikut saya pergi ke umrahnya pada bulan 9 tahun ni, tetapi dengan kekuasaannya Allah Ta'ala pandemik berlaku. Jadi kemungkinan ditangguhkan pada tahun hadapan. InsyaAllah mudah-mudahan dimudahkan perjalanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila masuk bulan haji ni Bapak rahmati Allah sekalian, hari ni hari tarwiyah. Bila masuk hari tarwiyah, besok akan berlakunya hari dipanggil hari Arafah, Yaumul Arafah. Al-Hajjatul Arafah. Haji ni mesti Arafah. Kan tak ada Arafah tak dikatakan haji. Kan yang lain semua sama. Dalam umrah dan haji semua sama. Yang membezakan adalah Arafah. Jadi Bapak rahmati Allah, bila sebut talbiyah iaitu lafaz labbaik Allahumma laka labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafaz sunat bagi orang yang mengerjakan haji. Kata Rasulullah SAW, iaitu seafdal-afdalnya ibadah haji adalah lafaz talbiyah bagi yang mengerjakan haji, dan ibadah kurban bagi orang yang tidak melakukan haji. Nampak tak dua? Talbiyah khususnya untuk siapa? Orang yang mengerjakan umrah dan haji. Bila berlaku? Besok.
Bila berlaku? Besok. Besoknya bila? Selepasnya Zuhur mula bergerak ke Arafah. Arafah ni dia lalu saja sebagai syarat. Dia lalu, berwukuf pun boleh. Tak hanya sekadar dia bukan syarat mesti tinggal di Arafah. Tak, lalu pun dah kira sah. Tuan-tuan rahmati Allah. Kan bila 9 Zulhijjah. Tuan-tuan rahmati Allah, itu bagi orang yang melafazkan, orang yang mengerjakan haji, labbaik Allahumma laka labbaik, itu dipanggil panggilan talbiyah. Sunat, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, serulah kepada sahabat-sahabatmu agar menyaringkan suara-suaranya dengan lafaz talbiyah yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Itu sejarah dia, tuan-tuan rahmati Allah. Ada sejarah yang sebelum yang diriwayatkan, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam selepas siapnya Kaabah yang dibina, kemudian dia mengalirkan wajahnya ke Yaman, maka diajarnya Allah Ta'ala dengan lafaz ini, diserunya. Pada masa itu tak ada lagi manusia, kan? Tetapi yang menjawab lafaz tersebut adalah batuan-batuan dan tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk Allah Ta'ala, termasuk malaikat, tuan-tuan rahmat Allah. Kemudian diarahnya ke barat, disebutnya lafaz talbiyah. Itu antara sejarahnya. Saya tak sebutlah panjang-panjang, tuan-tuan, nak cerita pasal safal talbiyah kan. Kita dalam pandemik kan, kalau cerita panjang-panjang kan tak sampai. Yang sampai itu pula yang biru, 3,000 kita siap seorang hari ni kalau terlebih masa. Jadi saya pendek-pendekkanlah, tuan-tuan rahmat Allah, untuk nak dapatkan lebih apa yang nak kita belajar. Tapi apa yang nak saya bawa pada hari ini, tuan-tuan rahmat Allah, bukan lafaz yang ni sahaja yang kita nak bincangkan, tetapi apa yang kita nak ialah apa yang akan berlaku pada esok. Apa yang akan berlaku pada hari esok. Semua tahu hari ni hari Tarwiyah, besok hari Arafah, iaitu sunatnya berpuasa pada hari esok. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, di sisinya Allah Ta'ala, iaitu penghapus dosa setahun yang lepas, setahun sebelumnya dan setahun yang selepasnya. Tuan-tuan, ni kelebihan pada hari Arafah. Jangan tinggalkan untuk berpuasa pada esok hari. Tuan-tuan, banyakkan. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, hari ni kita kadang-kadang rasa pelik, kan? Hari ni kita rasa pelik. Besok kita sebenarnya pada hari Arafah besok bermulanya haji. Takbirnya bermulanya pada bila? Selepas subuh. Takbir ada dua. Yang pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Tuan-tuan rahmat Allah, kan? Takbir yang pertama iaitu takbir mursal. Takbir mursal ya takbir mutlak. Takbir mutlak dia terikat dengan dia tidak terikat dengan waktu solat. Maksudnya dia hanya ditekankan pada hari raya Aidilfitri sahaja. Bermula terbenamnya saja matahari, kemudian takbir itu sampailah sehingga waktu solat hari raya Aidilfitri. Itu dipanggil takbir mursal ataupun takbir mutlak. Adapun takbirnya muqayyad, iaitu takbir yang terikat dengan waktu-waktu solat, yang di mana bermulanya takbir raya Aidul Adha bermula pada selepasnya solat subuh 9 Zulhijjah. Jadi besok imam dah boleh takbir raya. Tuan-tuan rahmat Allah, tak ada masalah. Ada orang tak nak buat, Ustaz, nanti orang kata kita sesat. Tuan-tuan, perbetulkan keadaan. Kadang-kadang kita fikir takbir raya malam hari raya je, kan? Tapi takbir hari raya haji bermula selepas subuh. Selepas subuh saja, selepas solat subuh saja, tuan-tuan rahmat Allah. Selepas solat subuh imam pun takbir raya. Tak ada masalah. Sehinggalah hari terakhir 13 hari, iaitu hari Tasyrik. Dia dipanggil hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Nahar. Nahar awal, Nahar apa yang dipanggil hari Tarwiyah. Allahu Akbar. Hari Arafah, hari Nahar, kemudian hari Qar. Kemudian Nafar Sani, Nafar awal, Nafar Sani. Tuan-tuan rahmat Allah. Maka Nafar Sani yang 13, iaitu hari Tasyrik, selepasnya asar, last dah tak ada dah.
selepas tu. Tuan-tuan rahmat Allah. Itu antara perkembangan dalamnya perjalanan kita nak uruskan takbir, dalam maknanya ibadah-ibadah di dalamnya bulan Zulhijjah ya Bapak rahmat Allah. Jangan tinggalkan. Kadang-kadang orang tak nak ambil kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah, yang penuh yang Rasulullah sebut bulan yang diharamkan oleh Allah SWT, iaitu bulan-bulan haram. Tuan-tuan rahmat Allah. Dan bulan Zulhijjah ini Bapak rahmat Allah, kenapa kalau ikut sejarah, kenapakah Umar ibn al-Khattab mengambil permulaan tahun Islam itu awal Muharram? Kenapa Umar ibn al-Khattab mengambil permulaan tahun Islam itu adalah Muharram? Kerana Muharram itu dipilih kerana selepasnya bulan Zulhijjah. Kerana bulan Zulhijjah kita melakukan ibadah, kemudian kita keluar daripada bulan Zulhijjah melakukan haji, hati kita, jiwa kita keluarkan tubuh badan kita korbankan kepada Allah Ta'ala, kita suci dan bersih. Maknanya permulaan hari bulan Zulhijjah itu nak masuknya bulan Muharram, ke hati kita bersih, jiwa dengan azam yang baru. Sebab tu bulan Zulhijjah tu membawa pengertian yang besar kepada setiap umat Islam itu. Bila kita ni besok kita nak sampai ke awal Muharram itu bila? Pada 20 Ogos hari bulan, iaitu hari awal Muharram, 20 Ogos tahun ini. Bila kita nak masuknya bulan Muharram, maka di bulan Zulhijjah kita dah mula menyucikan diri kita agar kita masuk ke tahun yang baru. Kita betul-betul benar dengan azam yang baru, dengan jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia. Sebab itulah bulan Zulhijjah ini amat bererti bagi umat Islam. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Sebab tu kita kena jelas. Sebab tu bila bulan Zulhijjah, ada pula jadikan bulan Zulhijjah ini bulan yang tempat orang bergaduh. Sedangkan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Ashharun maklumat, sungguhnya bila sampainya bulan-bulan haji ini, tuan-tuan rahmati Allah. Bulan haji bermula bila? Bulan Syawal, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah. 3 bulan ini. Sebab tu kita ni haji ni ada haji tamattu', ada haji ifrad. Tuan-tuan rahmati Allah. Biasanya kalau kita orang Malaysia, kita buat haji tamattu', iaitu kita buat umrah dahulu baru kita buat haji. Tapi kenapa? Kena dam. Iaitu kena sembelih, tumpahkan darah. Dam itu maksudnya darah. Mesti tumpahkan darah, iaitu seekor kambing. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Itu kita belajar sikit-sikit dalam hukum. Bila kita sebut bila haji tamattu', kita buat umrah dahulu. Sebab kita akan perlu perjalanan dahulu, kita akan sampai, kita buat umrah dahulu. Kemudian baru kita melaksanakan haji pada esok, pada 9 Zulhijjah ini dah bermula, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bila kita masuk di dalam harinya 9 Zulhijjah, hari Arafah, tuan-tuan rahmati Allah, kena jaga-jaga. Bab kedua perkara, yang pertama jelas dalam Al-Quran kata wala fusuq wala farasi wala fusuq wala jidal. Bila beradanya bulan Arafah ni, tuan-tuan rahmati Allah, 3 perkara ni, baik yang berada di Arafah mahupun yang bukannya berada di Arafah, kena jaga 3 ni. Yang pertama kena jaga wala faras wala furus. Apa maksud dia? Iaitu jangan bercakap kotor. Kalau bahasa lain, kalau dekat sana lepas kita berihram, tak dibenarkan melakukan persetubuhan dengan isteri. Termasuk cium, termasuk belai, tak boleh. Dan kalau kita ni maksud yang selainnya, jangan pula kita yang berada di alamnya kita berpuasa, ataupun kita tidak berpuasa, janganlah bila beradanya hari Arafah, kita bercakap kotor, sindir menyindir. Ya Allah tak nak. Ya Allah tak bagi kita. Jangan pula kita wala jidal, jangan bergaduh. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Wala fusuk, jangan buat, tuan-tuan rahmati Allah. Hari ini beramai tak bergaduh? Beramai. Tuan-tuan rahmati Allah. Bila masuk 9 Zulhijjah ini amat bererti bagi kita, supaya apa? Bila di hari Arafah kita rasa tengok putih saja. Jangan mengumpat pada waktu ni, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab hari yang penuh kemuliaan di sisinya Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran ayat 197 dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan rahmati Allah. Juga kita kadang-kadang bergaduh. Bergaduhnya tang mana? Tang lembu lah.
Kan? Bergaduh tang lembu. Patut hati tu aku dapat, ni aku tak dapat hati. Patut aku dapat perut tu. Perut muda tu aku punya. Sampai bergaduh. Tuan-tuan rahimahullah. Ni kena hati bergaduh. Yang berlaku. Kan? Kadang-kadang waktu solat sunat hari raya, kan? Kadang-kadang 4 saf tak sampai. 5 saf tak sampai. Kan? 5 saf kadang-kadang tak sampai. Sunat hari raya. Tiba-tiba waktu korban, dia orang yang pertama sampai. Muka masa hari raya tak nampak. Masa tang nak lapar tu, muka dia lah yang paling nampak, tuan-tuan rahmat Allah. Paling rajin nampak. Kan? Ini jangan berlaku. Kan? Jangan bergaduh, jangan caci mencaci, jangan bercakap kotor. Ni Allah larang dalam bulannya Zulhijjah, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Tuan-tuan yang Pak rahmat Allah, hidup kat dunia ni sekejap saja. Kan? Daripada 0 bulan sampainya umur yang ada sekarang kita 38 tahun. Apakah bekalan yang kita dah buat? Apakah bekalan yang kita nak bawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa banyak bekalan yang kita bawa? Sebab tu syiar taat. Tuan-tuan yang berhormat Allah, kalau kita ni ada 38 tahun umur, kalau umur kita 40 tahun, kalau umur kita 70 tahun, kalau umur kita 60 tahun, 60 kali kita melakukan, 60 kali kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Kalau 60 kali dalam bulan Zulhijjah, tuan-tuan rahmat Allah, berapa kali kita solat sunat hari raya? Mesti 60 kali. Itu kalau daripada 0 bulan. Tapi kalau dikira daripada 15 tahun, tolak 60. Tinggal 45 kali. Katalah daripada 0 bulan sampai 15 tahun. Tolak, tak solat hari raya. Kemudian tinggal 45 tahun. 45 tahun sibuk leka dengan waktu muda. Tolak lagi 10 tahun. Tolak lagi 15 tahun. Tinggal berapa? Tuan-tuan rahmat Allah. Tak pernah puasa 9 Zulhijjah. Di penghujung-hujung tinggal lagi 10 tahun. Kalau 10 tahun tu, tuan-tuan rahmat Allah, Allah bagi kita cukup. Orang kata pendek punya masa kalau kita tak ambil, orang kata, kelebihan yang umur yang Allah beri, tak nak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Hati-hati bapa rahmat Allah. Sikit sangat besok kita nak bawa. Bayang kalau kita bawa segenggam beras, nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segenggam beras saja, tapi kita minta macam-macam dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kena jaga-jaga bapa rahmat Allah. Sikit saja bekalan yang kita bawa, tapi kita nak minta syurganya Allah Ta'ala. Ni nak jaga bapa rahmat Allah. Kan? Sebab tu jangan leka dalam bulan Zulhijjah bila apa yang Allah larang. Sebab tu Rasulullah sebut, nak melakukan ibadah tak susah. Rasulullah sebut saja, kul nahaitukum fajtanibu, kata Rasulullah SAW. Kan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, apa yang aku larang maka jauhkanlah, kata Rasulullah SAW. Susah tak? Apa yang Rasulullah larang maka jangan buat. Tak payah buat. Jangan duk suka-suka, jangan cuba-cuba nak buat. Pak Rasulullah sebut fajtanibu. Kan? Kemudian Rasulullah sebut wa ma amartukum bihi. Apa yang aku suruh faf'alu bihi, kata Rasulullah SAW, maka lakukannya. Mastata'tum, kata Rasulullah SAW. Mengikut kemampuan kamu. Tuan-tuan rahmat Allah, ikut sekadar kemampuan kita. Susah ke ibadah korban? Tak susah Bapak rahmat Allah sekalian. Ibadah korban tak susah. Yang susahnya tang pembahagian. Kan? Pembahagian susah tak? Tak susah tang pembahagian, tuan-tuan rahmat Allah, kalau kita jelas mengikut kadar dan hukumnya. Kan? Hari ini bergaduh hanya sebab pembahagian. Pembahagian 1/3, 1/3, 1/3. Itu mengikut kaul ulama. Kan? 1/3 diberi kepada orang yang berkorban, iaitu 7 bahagian yang tadi itu. 1/3 diberinya kepadanya hadiah kepada sahabat handai. 1/3 diberikan kepada asnaf, fakir, miskin, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Itu kaul ulama.
Tetapi seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya mana? Semuanya diberi kepada fakir miskin. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW ambil bahagiannya? Rasulullah celupkan saja dalam daging, kemudian Rasulullah angkat tangan yang berapa yang banyak yang ada dekat tangan, itulah hak Rasulullah SAW. Kita tak. Kadang-kadang kita kena perbetulkan semula. Sebab korban itu sedekah, ya Bapak rahmat Allah. Sedekah ni bila kita kata kadang-kadang kita ni melebih-lebih. Orang yang berkorban, bagaimana kita kadang-kadang tiap-tiap tahun duk dengar, duk canang, duk cerita, ustaz duk cerita pasal kisah Nabi Ibrahim AS. Kan korbannya Nabi Ibrahim AS, bagaimana Rasulullah bagaimana Nabi Ibrahim AS korbankan Nabi Ismail AS. Tuan-tuan rahmat Allah. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim AS, takwanya kepada Allah SWT, dipanggilnya Khalilullah. Tuan-tuan rahmat Allah. Bagaimana? Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim AS ni tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dia tak pernah mengeluh, tak pernah mengungut, tak pernah pun membantah apa yang Allah Ta'ala bagi. Apa Allah Ta'ala suruh, jam tu juga dia buat. Tuan-tuan rahmat Allah. Diletakkan anak, dikorbankan anak. Bila disuruh sembelih, sembelihlah dia. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Ni katanya Allah Ta'ala, tanpa bantah. Sama juga kita kalau jadinya umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah SWT, apa pun yang tercatat di dalamnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, apa yang Allah suruh buat, maka buatlah kita. Jangan duk fikir-fikir. Korban, tuan-tuan rahmat Allah, hampir nak dikorbankan anaknya. Kerana jelas ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, Allah gantikan dengan binatang. Tuan-tuan rahmat Allah. Bayangkan tuan-tuan rahmat Allah. Itu Nabi Ibrahim AS, pengorbanan. Sama juga kalau kita keluarkan korban untuk diri kita, maka jangan pula kita berfikir-fikir nak dapatkan daging itu lebih daripada kita. Patutnya daging yang kita itu dapat sikit. Kadang-kadang orang fikir yang sepaha tu untuk saya, ya. Sebab malam ni kan saya nak buat kenduri. Dah dibelahnya paha, bawanya perginya ke yang korban. Tuan-tuan, kadang-kadang ni silap. Kalau betul-betul kita mengenal intipati pengorbanannya Nabi Ibrahim AS, bagaimana kita nak kejarnya jalannya akhirat, maka kita tak ambil. Tuan-tuan rahmatullah. Sebab tu saya cadangkan, kalau orang yang nak ambil daging, orang yang jual yang berkorban, tuan-tuan rahmatullah, tak perlu ambil daging. Kalau nak buat kenduri, pergi beli lagi banyak. Tuan-tuan rahmatullah. Kata ulama ada 3 jalan bagaimana nak murah rezeki, bagaimana nak tambah rezeki, kata ulama. Yang pertama iaitu suratul waqiah, tiap-tiap malam baca. Iza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah, malam-malam baca. Yang kedua, apakah dia? Kata ulama, solat sunat duha jangan tinggal. Buat. Susah ke solat sunat duha? Tak susah Bapak rahmatullah sekalian. Yang duk susah sebab malas. Solat duha tu 2 je. Yang jadi susahnya bila kita solat, kita baca panjang. Solat sunat ni baca pendek-pendek. Kalau kita tahap-tahap amatur ni Bapak rahmatullah, buat pendek. Tak perlu panjang-panjang. Ambil masa 2 minit. 2 minit angkat takbir, Allahu Akbar, baca surah tu Inna A'tayna Al-Kawthar, baca pula surah Al-Ikhlas. Yang penting hati kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sampai tak? Sampai Bapak rahmatullah sekalian. Tak susah. Paling senang nak solat dia Bapak rahmatullah, kita lah nak dibandingkan dengan yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam nak kena ada Tuhan dia depan dia, baru boleh dia semayang. Ada bukan Islam nak kena ada colok, baru boleh semayang. Kita ni Bapak rahmatullah sekalian, tak ada air, pakai tanah. Perlu ke masjid kalau nak solat? Tak perlu Bapak rahmatullah. Tepi jalan raya pun boleh solat. Janji tempat tu bersih. Janji ada air, tak ada air pakai debu, tanah. Mudah tak Islam? Mudah. Tu solat sunat duha, tak susah. Dan yang ketiga iaitu kata ulama,
iaitu sedekah. Tuan-tuan rahmati Allah, yakin tak kita dengan sedekah? Kata awal Yarham Datuk Ismail Kamus, apa yang milik kita ke atas muka bumi Allah Ta'ala ni? Tak ada, Bapak rahmati Allah. Harta yang milik ke atas muka bumi kita ni, apakah harta dia? Tak ada. Yang ada pun milik harta kita yang sebenar, itulah yang kita sedekah tu, Bapak rahmati Allah. Kalau ada tanah, tuan-tuan rahmati Allah, ada tanah kita pula tu boleh pula jadi jalan utama. Jalan utama, orang boleh mempergunakan jalan tersebut, lalu balik pagi, petang, siang, malam. Ini tuan-tuan rezeki yang sungguh indah Allah bagi. Jangan kedekut bagi jalan. Ada orang kedekut, kan, sini ada tanah dia, belakang ni tanah sahabat dia. Sahabat buat tanah, buat rumah belakang, kan. Sebaik-baiknya sahabat yang ada depan tanah dia ni bagi jalan, Bapak rahmati Allah. Itulah jalan yang terbaik. Sebab apa? Dah mati pun orang guna jalan tu, berapa keturunan guna jalan tersebut, tuan-tuan rahmati Allah, betapa banyaknya pahala kalau orang yakin dengan kelebihan sedekah. Tapi tak ramai yang kata Rasulullah SAW, yang menambahkan umur, yang memurahkan rezeki, yang menambahkan rezeki adalah sedekah. Tuan-tuan rahmati Allah, ada orang takut nak sedekah. Kadang-kadang ada 1,000, nak cempak RM50 pun takut. Ni sedekah. Ada orang ada dapat duit 1 juta, nak cempak 100,000 pun rasa susah. Tuan-tuan rahmati Allah, tu dia kata je lah. Sebab tu Bapak rahmati Allah, bila kita berkorban, mesti faham betul-betul apa yang dikata yang kita korbankan tu, Bapak rahmati Allah. Supaya apa? Kita dapat manfaat korban tersebut, kan. Jangan bergaduh. Kadang-kadang kita ni ramai-ramai banyak semata-mata datang bukan nak ikhlas, tapi semata-mata nak daging. Tu kita nak jelas. Buat ibadah korban, kita nak tengok lembu yang ditumbangkan. Dah ditumbangkan pula, kita duduk dalam kemuafakatan. Bila duduk dalam muafakatan, tak dapat daging pun tak apa, kan. Tapi kadang bergaduh, sebabkan ekor, disebabkan kepala, disebabkan hati, disebabkan limpa, disebabkan bermacam-macam, tuan-tuan rahmati Allah. Kadang-kadang sampai tak bertegur siapa. Aku marah dengan Sileman. Itu aku patutnya aku dah dapat dah limpa tu, kan. Aku dah asingkan dah limpa tu. Tengok-tengok dia boleh kaut pula limpa aku tu, kan. Bergaduh. Sedangkan Allah SWT kata wala jidal, jangan bergaduh waktu ni. Jangan bergaduh, jangan bertumbuk, jangan mengumpat, tapi bergaduh. Ini nak kena jaga kepada urus setia dan jawatan kuasa. Apatah kita dalam pandemik COVID-19 ni, SOP-nya terlalu ketat, ya Bapak rahmati Allah. Jangan bawa kanak-kanak, kan. Kepada ibu-ibu tak perlulah hadir, kan. Yang bagi yang urus setia sahaja. Kalau lembu tu 10 ekor, 10 ekor. Ustaz, saya tak boleh tiap-tiap tahun saya mesti kena datang. Buat masa ni pandemik tak perlu datang, ikut SOP, kan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Faham jelas-jelas. Yang duk suruh siapa? Pemerintah. Maka ketaatan pemerintah itu wajib. Maka ikut, jangan lawan. Hari ni orang lawan. Dah dipakaikan gelang pink, orang kata jangan keluar rumah. Akhirnya keluar juga rumah. Keluarnya rumah dah jakitkan kat orang lain. Itu maknanya tak taat pada pemerintah. Bila tak taat pada pemerintah, maka tak taat pada Rasul dan Allah. Ya, hati-hati tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kan. Kena jaga-jaga. Maka bila berlakunya dalamnya kita pandemik, SOP kena jaga, kan. Jabatan Mufti Negeri Melaka hanya menetapkan 1 ekor lembu 10 orang sahaja, dan satunya masjid hanya 10 ekor sahaja yang dibenarkan jalani ibadah korban dalam satu-satu masa. Jadi kalau kata ada 16 ekor, maka 6 ekor campaklah ke dalam kepada surau. Biarlah surau lah yang mengelolakan dalam masa yang sama, kan. Dari Datuk Mufti pun tak ada masalah. Kalau surau tu kecil, pasanglah kemah. Maka bantulah masjid. Kalau surau tak mampu sewa kemah, maka masjidlah bantu sewakan kemah, kan. Bergantung pada kemampuan masjid tersebut untuk jalan muafakat.
Kena hati-hati bapa rahmat Allah. Ibadah korban adalah sunat muakkad. Jangan kerana sunat muakkad kita hilang pula kewarasan, kita berpecah belah. Yang ni nak kena jaga ya bapa rahmat Allah. Kan? Pada kita Allah dah sebut dalam ayat 97, jangan kita bergaduh, jangan caci mencaci, jangan kita bertumbuk. Yang tu yang saya nak tekankan di sini. Yang paling utama bila kita menjalani ibadah kurban, Bapak rahmat Allah sekalian. Kan, supaya apa? Hati kita ni bersih. Bila kita masuk Muharram, jiwa kita tenang, jiwa kita bahagia. Kan, kadang-kadang saya tak nak kata dalam bulan Ramadan ini, bulannya Zulhijjah ini banyaknya pergaduhan disebabkan seekor lembu. Yang saya katakan dahulu, pergaduhan itu patutnya tidak ada, tetapi berlakunya pergaduhan. Tuan-tuan rahmat Allah, banyaknya bab di dalam bulan Zulhijjah ini berlakunya disebabkan pembahagian yang saya katakan tadi, pembahagian kurban. Tuan rahmat Allah, wajib dalam satu-satu kurban itu mesti dapat kepada asnaf. Saya mencadangkan kepadanya, ada orang susah kan dia ikut 1/3 kan 10 ekor lembu tu. Ada orang ikut kebijaksanaan kepada urus setia yang menguruskan kurban. Kebijaksanaan bagaimana? Baik, kalaulah 1/3 katalah dalam asnaf tu 1/3 Bapak rahmat Allah, 1/3 asnaf itu kurangnya ataupun sedikit daripada orang yang menerima daripada ni. Sebagai contoh, asnaf ada 100 orang, tuan-tuan rahmat Allah, tapi penerima hadiah ataupun bahagiannya daripada yang sahabat anda itu, tuan-tuan rahmat Allah, 50 orang. Sebagai contoh, ni saya katakan 1 ekor lembu, yang asnaf dapat 1 kilo 1 kilo, tapi bahagian yang sahabat andai dapat 2 kilo 2 kilo. Ini nak kena jaga ya Bapak rahmat Allah, jangan berlaku kan. Sepatutnya asnaf yang dapat lebih, tapi yang sahabat andai pula dapat lebih. Sebab kan sahabat andai tak ramai, hanya 50 orang je nama. Yang asnaf dapat, yang ada 100 nama. Maka kena ambil bahagian daripada sahabat andai dilebihkan kepada asnaf. Ini yang dikatakan kebijaksanaan jawatan kuasa. Ada pula sebahagian ada 10 ekor lembu. Ni sebagai contoh atas kebijaksanaan ahli jawatan kuasa. Ada 10 ekor lembu ya Pak rahmat Allah. Ada lembu kecil, ada lembu besar, ada lembu yang sedang-sedang. Tuan-tuan rahmat Allah, ada sebahagiannya dia buat bagaimana, lembu ni dah ada khas dah asnaf dia, yang ni dah ada asnaf dia, ni ada asnaf dia. Lembu ni ada 100 kilo, lembu ni 70 kilo, lembu ni 80 kilo. Ini dikatakan kebijaksanaan. Kadang-kadang asnaf ni dapat sedikit daripada lembu ni, asnaf tu dapat banyak daripada lembu tu, sebab lembu tu besar. Bagaimana? Tuan-tuan rahmat Allah, boleh asingkan, boleh ambil keseluruhan 1/3 daripada kesemua lembu-lembu yang 10 itu tadi, disatukan disatukan, dibahagikan. Tetapi kalaulah bahagiannya asnaf itu tadi kekurangan, tuan-tuan rahmat Allah, dan nampaknya lebih daripada sahabat andai itu tadi ataupun pemilik yang tadi, yang korban itu tadi, maka ambillah bahagiannya daripada sahabat andai itu Pak rahmat Allah. Sebab dalam ibadah korban yang paling afdal siapakah dia? Iaitu fakir miskin ni Bapak rahmat Allah sekalian. Fakir miskin. Jadi utamakan fakir miskin daripada sahabat andai. Tuan-tuan rahmat Allah, jangan kerana ibadah korban yang sunat ini maka hubungan silaturahim terputus sama sekali. Yang ni nak kena jaga. Paling utama nak jaga muafakat silaturahim ibu bapa rahmat Allah sekalian. Kena jelas. Jangan orang kata bila masuknya bulannya Zulhijjah, sepatutnya bila masuk 20 Ogos iaitu 1 Muharram hati kita bersih, tetapi pertalian silaturahim kita putus. Ni tak nak. Kerana sekilo daging kita hilang pertalian persaudaraan. Yang ni nak kena jaga-jaga. Ni nak saya tekankan kepada semuanya ahli jemaah umat-umat Islam yang sedia ada. Kan? Yang pertama sekali kena jaga hubungan silaturahim supaya tidak terputus.
disebabkan perkara 1 kilo daging. Bapak rahmat Allah sekalian. Baik, Bapak rahmat Allah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, itu antara gambaran-gambaran yang saya cukup jelaskan dalam bulan haji. Jadi besok puasa yang paling utama adalah puasa Arafah. Dalam kita berpuasa, ingatlah Allah SWT pesan, janganlah berlaku pergaduhan, janganlah berlaku pencacian, janganlah melakukan kemaksiatan, bercakap kotor, tuan-tuan rahmat Allah. Maka kita ambil manfaat dalam umur yang singkat ini, yang terlalu pendek kita berada di muka bumi Allah Ta'ala. Ambillah manfaat yang mana Allah bagi kita umur, kita sampai lagi pada 9 Zulhijjah, maka berpuasalah pada esok hari. Kan, kita tak pergi haji, kata Rasulullah SAW, maka berpuasalah kita pada hari besok hari. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya ambil sedikit lagi masa, 2 minit. Dalam saya nak mengambil isu semasa supaya jelas, agar kita ni peka dalam kita berkata-kata. Apa pun jua fakta dan ideologi dalam setiap akal fikiran kita, yang hendak kita sandarkan pada Rasulullah SAW biar tepat. Apa yang kita nak ungkapkan daripada kata-kata kita, nak disandarkan dengan kenyataan dan perbuatan kita, nak yang disandarkan kepada Rasulullah SAW biar tepat. Hari ini banyak tak tepat. Sebagai contoh, ada satu isu cukup jelas, iaitu mengenai dikatakan Rasulullah SAW itu sebagai pelarian. Saya bukan berbicara tentang siapa-siapa, tetapi sebagai satu wadah ilmu supaya semua faham. Sebelumnya dahulu orang tua-tua selalu sebut, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata binasa padanya. Tuan-tuan rahmat Allah, ini kena jelas. Kalau kita nak buat sesuatu perkara, nak sandarkan perkara tersebut dengan apa yang kita kata, perbuatan kita disandarkan pula pada Rasulullah SAW biar tepat. Saya tak kata pelarian tu hina, saya tak kata pelarian itu tak baik. Kena jelas maksud hijrah, maksudnya pelarian. Dikatanya Rasulullah SAW itu pernah, orang kata Rasulullah SAW itu, hijrah Rasulullah itu dikatakan pelarian. Ini kena jelas ya Bapak rahmat Allah. Kita kalau tak tahu, kita kena faham agama itu betul-betul. Kita jangan nak membenarkan, nak meyakinkan kenyataan kita, kemudian kita mula sandarkan benda yang salah pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan rahmat Allah, kena jelas. Tak tahu berbicara agama, jangan berbicara agama. Tak tahu, diam. Ini Rasulullah kata, tak tahu, diam. Kan, yang aku suruh buat, yang aku larang jangan buat, kata Rasulullah SAW. Perkara tersebut, apa yang dikatakan hijrah ya Bapak rahmatullah, kata Sayyidina Ali, apa yang dikatakan hijrah? Al-hijratu tufarriqu bainal haq wal batin. Tuan-tuan rahmatullah, hijrah itu adalah pemisah di antara hak dengan yang batil. Sedangkan Rasulullah SAW, kalau kita buka maksud hijrah dalam kamus Dewan Bapak rahmatullah, maksudnya pindah. Dan Rasulullah itu pindah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Rasulullah SAW ni Bapak rahmatullah tak boleh katakan pelarian. Rasulullah itu sayangkan Mekah, sayang sangat-sangatkan Mekah. Dia pun tak nak tinggalkan Mekah tu Bapak rahmatullah. Walaupun Rasulullah SAW itu dah berada di Mekah, dah berada di Madinah ya Bapak rahmatullah, hatinya sentiasa rindu kepadanya Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW bila Madinah itu duduk di tengah-tengah, apabila Kaabah kiblat itu di kiblatnya pada yang pertama itu padanya Masjidil Al-Aqsa. Tetapi hati Rasulullah ini sedih tuan-tuan rahmatullah. Sedihnya Allah saja yang tahu. Sebab itulah kiblat umat Nabi Muhammad SAW itu beralih arah mula-mula pada Masjidil Aqsa, kemudian mula kepada Kaabah tuan-tuan rahmatullah. Sebab rindunya Rasulullah SAW kepada Kaabah. Tiba dikatakan pelariannya Rasulullah SAW. Belum lagi tuan-tuan rahmatullah. Rasulullah SAW nak tinggalkan Mekah tuan-tuan disebabkan apa? Rasulullah pun tak tahu Bapak rahmatullah sekalian yang Rasulullah SAW tu hendak dibunuh. Tapi Allah itu maha mengetahui. Di dalam satunya orang kata zamannya zamannya Abu Lahab, zamannya Abu Jahal tuan-tuan rahmatullah.
Berkumpul ketua-ketua kabilah pada hari tersebut, berbincang, dah habis dah usaha nak jatuhkan Nabi Muhammad SAW. Diberikan perempuan tak boleh, tak makan juga, diberikan kekayaan, diberikan segala-galanya, tetapi Rasulullah menolak. Tetap Rasulullah dengan dakwahnya, tetap Rasulullah dengan tauhidnya. Tuan-tuan rahmat Allah. Kemudian dikumpul. Bila dikumpulnya, namanya satu masa tu dia panggil Nadatul Nadwah, iaitu macam balai raya, tuan-tuan rahmat Allah. Berkumpul ketua-ketua kabilah ni, tuan-tuan rahmat Allah. Dikumpulnya, kemudian dah bincang, dah tak ada jalan, iaitu jalannya ialah bunuhnya Rasulullah SAW. Bila nak bunuhnya Rasulullah SAW, pandainya golongan ketua kabilah, tak nampak salahnya pada satu kabilah, maka dipanggilnya siap seorang orang kuat dalam kabilah masing-masing. Makna kalau ada 7 kabilah, 7 orang lah daripada kabilah tersebut. Makna kalau 7 orang yang bunuh Rasulullah, maka tak ada seorang pun orang boleh menuduh tu kabilah tu yang bunuh, kabilah tu bunuh. Ini perancangannya golongan kafir Quraisy, laknatullah. Tuan-tuan bayangkan. Maka turunnya Jibril alaihissalam kepadanya Nabi Muhammad, menyampaikan wahyunya Allah SWT yang dinamanya bergerak, dipanggil Muhajirin. Orang yang menolong, yang membantu itu dipanggil golongan Ansar, daripada golongan kaum Ansar dan daripada golongan Aus dan Khazraj. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Pindahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah tak jauh pun. Ibarat macam Kuala Lumpur pergi Johor Bahru je, Bapak rahmat Allah sekalian. Yang lagi-lagi baik, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Itu namanya hijrah. Daripada kurang baik kepada baik. Kalau dah baik, kepada yang lebih baik. Apa katanya Sayyidina Ali tadi? Tufarriqu bainal haq wal batil. Iaitu hijrah itu menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Dahulunya di Mekah, sembahyangnya, solatnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi bila berada di Madinah, bila menjadi daulahnya Islamiah, tuan-tuan dan rahmati Allah, apa yang berlaku? Boleh sembahyang, solat itu secara terang-terangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini jelas. Kenapa pula nak dikatakan Rasulullah itu sebagai pelarian? Supaya jelas. Kita selalu daripada kecil sampai ke besar, sampainya ke tua. 1 Muharram detik permulaan pengiraan tahun Islam hijrah. Pemindahan Nabi dan umat Islam. Tak ada pun sebut pelarian Nabi. Tak ada, tuan-tuan rahmat Allah. Sebut pemindahan. Tuan-tuan kena hati-hati bila kita berbicara, bila kita berkata-kata, jangan terlajak kata mengenai Rasulullah SAW. Bahaya. Dahulu dikatakannya Rasulullah SAW itu pernah memungkiri janji. Tuan-tuan rahmat Allah, hati-hati. Bila kita meletakkan sifat tercela pada Rasulullah SAW, maka hilanglah, ternafilah sifatnya kenabian Rasulullah SAW. Hati-hati. Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu sifatnya sifat mahmudah. Tak ada sifat tercela pada Rasulullah SAW. Sifat para Rasul, kalau ada sifat tercela, sifat memungkiri janji itu sifat tercela. Kalau ada sifat tercelanya pada para Nabi dan Rasul, maka jatuhlah kenabian mereka. Ini hati-hati, tuan-tuan Rasulullah. Sebab tu kena jelas, faham masuk Siratul Nabawiyah itu. Kadang-kadang kita nak mengukuhkan kenyataan kita, fakta kita, kita sandarkan benda yang salah pada Rasulullah SAW. Hati-hati Bapak rahmat Allah sekalian. Ni bukan nak marah, tetapi kita nak memperingati antara satu dengan yang lain supaya jelas apa yang kita kata, apa yang kita ungkap, jangan menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita menjadi salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Bapak rahmat Allah. Banyak sekarang, zaman sekarang, keluar kenyataan yang boleh membawa kepada kekufurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan mulut kita, lidah kita ini. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari besok mulut yang banyak bercakap ini dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duk berkata tangan kita ni, perbuatan kita ni Bapak rahmat Allah. Yang menjadi saksi ni kaki kita ni Bapak rahmat Allah sekalian. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan. Masya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah, jaga-jaga, hati-hati. Pesan dengan anak-anak, jangan terlajak kata dalam bidang agama benda yang salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia akan menghancurkan hati kita, akan merosakkan hati kita, jiwa dan akal kita, dan merosakkan agama kita nanti, merosakkan akidah kita nanti. Adik tuan-tuan yang rahmati Allah, bila berlakunya pada hari ini, pesan kepada anak, satu perkara yang perlu jelas bila kita menjadi seorang ketua keluarga, Allah sebut jelas ku anfusakum wa ahlikum nara. Jelas Allah sebut kata apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini Allah pesan, suruh jadi tunggak dalam kehidupan kita sebagai ketua keluarga yang bernama lelaki, iaitu menjaga ahli keluarga kita daripada api neraka. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, saya tangguhkan situ dahulu daripada kelas saya tangguh hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan, semasa akan datang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan saya doakan kepada ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian yang berada di hadapan saya, dipanjangkan umur, bertemu kita kepada bulan 9 Zulhijjah, di hari Arafah, hari yang penuh barakah. Kemudian bertemu kita pada 10 Zulhijjah, dipanjangkan umur, dan kita dapatnya bersama takbir hari raya. Kemudian kita bertalbiah pada orang yang pergi haji. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita dipanjangkan umur pada esok hari dalam kita berpuasa, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan virus pandemik COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak diangkat pun Allah kurniakan vaksin yang dapat membebaskan kita daripada tahanan-tahanan yang buatkan kita tak bebas, yang membuatkan kita solat. Mudah-mudahan ya Allah, kan kita doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bebas daripada segala-galanya dan kita berjalan seperti biasa. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Ta'ala juga yang sedang menjalani ataupun yang sedang dikenakan COVID-19 ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita doakan juga kepada Allah Subhanahu Ta'ala, kepada sahabat-sahabat kita yang telah pergi kerana pandemik COVID-19 ini, Allah tempatkannya, Allah kurniakannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhkan daripada azabnya api neraka. Dan kita doakanlah keselamatan kepada frontliner kita. Mudah-mudahannya kita ini didapat dijaga dan diberikan laluan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi kita doa jangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bebas daripada segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika 'izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.